Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, we continue our discussion on IGCSE paper and maths 2020 October-November. Right, on question 9. So the diagram shows, okay, this is all about the vector. Okay, so how to solve the equation is, okay, we look at the question first. Right, it say that the diagram show the triangle OAC, right, triangle besar ni, okay, OAC now, okay. The point B is the midpoint of OC, right? So when here is B and BC is also B, okay, for the vector, right? And then, okay, the point Y lies on AC such that OY, okay, OY intersect at AB at point X, okay, such that AX is 3, okay, this one 3 and 1. So in total is 4 lah, AB is 4. It is given that OA is equal to A, OB is equal to B. Alright, done. So that's all information. Let's proceed dengan soalan dia lah. Right, so the question number 1, okay, A, find OX in term of OB, in term of A and B. Right, OX OX, basically kalau kita tengok, yang kita boleh buat adalah, okay, nak pergi X, kita boleh lalu, kita tulis dulu laluan dia lah. OX is basically is equal to, okay, OB, tu laluan kita lah, plus dengan BX. Okay, so this is OB, okay, plus dengan BX. Alright, kita tahu, okay, OB sama dengan B plus dengan BX ini sebenarnya adalah, okay, 1/4 daripada siapa? Daripada keseluruhan lah, BA. Kan? Kita pulang lah, kalau nak lalu daripada atas, maksudnya OA plus dengan AX, okay, semana-mana lah. Okay, kita lalu ke bawah jadi 1/4, kalau lalu ke atas dia akan jadi 3/4. Alright, so now B plus dengan 1/4 BA. BA is basically negative B plus A, okay, ataupun kita boleh tulis ini BO plus dengan OA. Macam itulah, B plus dengan 1/4 BO is negative B, OA is A. Ini simplify the term. B plus dengan, sorry, expand the bracket, so you get negative 1/4 B plus 1/4 A. Right, so you simplify the answer, you get, okay, OX, okay, once again write OX is equal to 1/4 A plus 3/4. Itulah. Right, so settle A, so you get 3 mark for that question. Alright, find AC in term of AB. Okay, so AC, how to find AC? Okay, AC you have to write the route dulu, jalan dia dulu. Okay, nak cari AC, so A pergi C, daripada A ni nak pergi C, so basically AO plus dengan OC, boleh kan, carilah mana-mana, tapi dia nak in term of AB, so you should find the correct word, the correct route lah. Okay, AC is equal to, kalau ikutkan route yang dia lalu lah, AB lah, yang kita lalu tadi kan, AB plus dengan BC. Okay, so AC ni sama AB plus dengan BC, so adalah in term of A and B kita kan. Okay, so mana-mana lah, ataupun nak mudah AO plus dengan OC pun boleh, mana-mana, so no problem. Okay, as long as you have the correct answer lah. Okay, so AB tadi kita tahu, kita dah nampak kat atas tadi. Okay, negatif A plus dengan B, okay, AB. So kita tahulah negatif A plus dengan B, ataupun, okay, kalau kita nak cut short kat sini, okay, plus dengan BC, kita tulis ni dulu. BC ni basically this one is B, BC, B kan. Okay, so macam tu lah habis kurang. Okay, negatif A plus 2B. Right, so cara lain kita boleh lalu juga. Okay, kita boleh lalu AO plus dengan OC. Okay, macam tu ya. AC ni sebenarnya adalah sama dengan AO
plus dengan OC. So AO tadi, okay, negative A lah this one. Kan? Alright. So kita tengok AO is negative A plus dengan OC, kita tahu B plus B lah. OC kan. KOB is B, BC is B. So 2B. Okay, terus dapat jawapan juga lah. So no problem. Either one. Okay, satu markah sahaja. Alright, soalan C. Okay, soalan C ni pula. Okay, kita tengok soalan C. Given OY equal to HOX. Okay, Y, OY. Okay, dia bagi OY itu tadi. Okay, yang tengah-tengah tu garisan tengah-tengah. OY ni. Okay, garisan tengah-tengah. Ialah HOX. Okay, so kita nak tengok situ. Macam mana kita nak kaitkan AY. And find AY in term of A, B and H. So, kalau kita tengok gambar rajah kita tu, kita tahu AY adalah, okay, nak lalu dia mesti lalu AO plus dengan OY. Okay, kita tulislah AY is equal to AO plus dengan OY. Alright, so tu adalah route dia lah. Okay, AO kita tahu dia adalah negative A sebab kita nak terbalikkan perjalanan dia. Okay, OY pula adalah H bagi OX. Okay, kita. Okay, sebab dia bagi tahu kan OY tadi kan. Alright. So, kita sambung sikit lagi. Okay, selagi kita tak sambung, kita simplify lah OX tu kan. Okay, AY is equal to negative A plus dengan H. OX kita tu adalah sebenarnya 1/4 daripada A. 1/4 A. Okay, jalan yang kita dapat tadi lah OX kan, ke atas tu. Okay, tu. Yang kita dapat tadi tu. Okay, kita guna balik kat sini lah. Alright, 1/4 A plus dengan 3/4 B. Okay, kita ambil maklumat daripada atas sana tadi. And then we simplify lah. Okay, simplify until you get AY ni as actually. Okay, kita kumpulkan lah. Nanti kamu expand bracket, kamu simplify dia dengan akan dapat H over 4 minus 1. Okay, komponen A. Lepas tu kumpulkan komponen B pula 3 H over 4 B. Okay, nanti calculate lah. Okay, tinggal kamu dapat macam ni. Alright, so done. Itulah in term of A and B lah. And H also kan. Alright, and last one is given that AY equals to MAC. Alright, kita tulis dulu. AY equal to MAC. Itu maklumat yang dia bagi lah. Okay, apa yang kita boleh cari adalah AY. Okay, AY kita dah ada tadi. Okay. Alright, so bila kita nak solve, kita kena buat comparison lah. Okay, comparison, kita nak buat comparison antara kiri dan kanan kan. Okay, so kita tengoklah mana yang kita boleh gunakan. Okay, dalam kes ni AY kita dah ada. Okay, AC pun kita dah ada juga kan. Bukanlah ada, kita boleh carilah dia kan. So kita tengok oleh AC kita tadi, kita boleh cari. AC tu sebenarnya adalah kita dah dapat tadi mana dia. Okay, atas dulu kan. Okay, negative A plus 2B. Alright, kita tulis AY kita dulu. AY kita adalah H over 4 minus 1 A. Okay, this one komponen A plus dengan 3H over 4. Ini komponen B dia. Okay, equals to M AC. AC siapa? AC adalah yang tadi lah. Negative A plus dengan 2B. Okay, ni yang kita dah jumpa tadi kan. Ni AC. Okay. Alright. So, continue with our calculation here. Okay, so kamu buatlah expand the bracket untuk M tu. Sehingga kita dapat dua-dua komponen yang berbeza lah. Negative. Okay, M A plus dengan 2M B. Okay, itu untuk right hand side. Untuk left hand side pula H over 4 salin balik negative 1. Okay, refer kepada komponen A plus dengan 3H over 4 refer kepada komponen B. Okay, and then you buat comparison lah. Tulis by comparison. Okay, you compare komponen A dulu. Dan H over 4 minus 1 is equal to negative M. Itulah. Ini kamu jadikanlah dia subjek kan. Okay, kalau cikgu dulu suka H ni dia subjek, so dia akan jadi okay, 4 multiply by 1 minus M. So H equal to 4 minus 4M.
Okay, so this is equation number 1 lah, basically kan. Alright, and then kamu buat lagi satu comparison yang mana komponen B lah. 3H over 4 compare dengan komponen B right hand side. Okay, this one compare dengan this one lah. Okay, so 3H equal to 2M. 3H over 4 equal to 2M. Then you substitute the value of H lah, salah satu lah kan. Cikgu macam cikgu dah ambil H, so H lah 4 minus 4M over 4 equal to 2M. Okay, ni equation yang kedua. Ni adalah 1 into 2. Okay, ni kalau siapa yang tak jelas lah. Okay, right, and then okay, calculate lah sampai habis. Okay, 12 tolak dengan 3 kali 4 12M tambah dengan 4 kali 2 8M. Okay, so this one, okay, 12 is equal to 20M. M is basically equals to 12 over 20. Alright, so simplify lah. Then you get M is equal to 3 over 5. Okay, tak siap lagi sebab kita baru dapat M. Okay, cari pula nilai seterusnya untuk H. Okay, H is equal to 4 minus 4M. So M kita ada 3 over 5. And then you calculate lah. Okay, so kita tinggal ni 4M. 4 multiplied by 3 over 5. Okay, calculate sehingga kamu dapat H equal to 8 over 5. So this is H. Okay, done. So reread the question. Find the value of H, done. Find the value of M, done. Okay, so selesai lah. So that is question number 9. Right? Okay, settle question number 9. So ni cikgu tunjukkan macam mana kita nak differentiate ln fx. Ln fx. Untuk siapa yang tak mahir lah. So kalau kita basically kita ada integrate ln fx, masa kita akan dapat f prime x atas over dengan fx. Sebab apa? Sebab ni kalau kita differentiate ln, mesti kita dapat tu lah. Okay. Dan salah kita tadi adalah kita nak differentiate, kita nak integrate siapa? Kita nak integrate, okay, f dia tak ada f prime, dia ada integrate 1 over siapa tadi? 3x plus 10. So cikgu andaikan dia fx lah. Dx. So kalau kita nak integrate, kita tak boleh. Sebab apa? Sebab syarat asas kita kena ada f prime x ke atas. So integrate ni mesti ada fx dan ada yang atas ni dx. Barulah kita boleh pergi sana. Macam tu. Baru kita boleh dapat proses supaya dapat ln fx. Okay, dalam kes kita ni, kita hanya ada fx saja, tak ada yang atas ni f prime x. So basically kes kita tadi integration of 1 over 3x plus 10 dx. So tu kes kita. So kita tak ada 3 dah bahasa mudahnya. Sebab apa? Sebab bila kita integrate, kita differentiate ni, kita dapat 3 kat atas. Barulah kita boleh, kalau kita ada integrate 3 over 3x plus 10. So kita akan straight forward, kita akan dapat apa? Ln 3x plus 10 je lah. Senang. Kalau kita integrate, dapat ini terus. Okay, plus C lah. Kalau kita tak ada. So kalau kita indefinite. Kalau definite macam tadi 0 to, okay, kita tak perlu plus C lah. So kita buat 0 to sini kan. So itu adalah case tadi. Okay, cikgu nak cerita kalau kita ada case 1 over. So caranya adalah, okay, kita kena adakan. Adakan maksudnya adakan kita tambah 3 per 3 kat depan. Ni kekalkan 1 over 3x plus 10 dx. Cikgu nak cerita kenapa dia jadi ada per 3 kat bawah tadi kan. Alright. So dalam case ni, okay, 3 ni, cikgu andaikan dia masuk dalam lah. Kan. Dia masuk dalam. Okay. So, dalam case kita tadi bukan 1, sini 2 kan. Sini 2. Basically kita punya 2. Ada 2 kat sini. Lepas tengok tadi. Okay, so cikgu dah ada ke 3 kat sini. Macam mana kita nak adakan 3 nak tukar 2? So kita tukarlah 2 kat luar. Okay, per dengan 3 ni asal.
3 ni cikgu bawa tukar dengan 2. So dia tak masalah. Dia boleh macam tu. Sebab main idea kita nak wujudkan 3 je kan. Apa-apa pun kalau kita simplify, hilang juga 3 dengan 3 ni kan. 3 ni kekal 3 ni dengan 3 ni sama. So no problem. Okay, so now boleh simplify lah macam biasa. Kan. So sebab tu dia jadi 2/3 integrate of 3/3x plus 10. Okay. So kita gunakanlah main idea yang kita ada ni untuk guna kat sini. Jadi kita nak gunakan dia. Bila kita ada 3, kita dah ada f prime x. Sebab apa? Sebab kalau kita differentiate ln, kita akan dapat f prime x kat atas, fx kat bawah. So bila kita f prime kita 3 je lah. Kita dah ada, third pun dah ada cukup. Okay, so kita boleh 2/3 bila nak integrate, makanya kita akan dapat, kalau kita ada definite integral, makanya kita terus dapat ln 3x plus 10 to 0. Itulah basic dia kan. Okay, siapa-siapa yang kurang jelas lah. Okay, cikgu harap jelas sampai situ. And then kamu proceed macam biasa lah. Kalau dia definite, kita boleh pecahkan lagi ni kan. Solve macam tadilah. 2/3 multiply by ln. Okay, 3 times 2 is 6 plus 10 is 16. Okay, minus dengan ln 3 times 0 is 0 plus 10 ln 10. Okay, proceed lah seperti biasa dan sampai habis. Alright, so selesai sampai situ. Alright, kita sambung sikit lagi. Soalan nombor 10. Okay, so untuk soalan yang pertama ni kita nak show that sahaja. So no problem lah. Okay, so kita nak show how to get the value yang dia minta tu lah. Alright, so the first one. Okay, kita tengok macam mana kita nak dapatkan. Okay, so kita tengok. Kita dah tahulah. Rupanya dia samakan penyebut. Okay, bila nak samakan penyebut. Okay, yang atas ni 1. Maksudnya darab dengan penyebut belah kanan lah. Okay, this one 3x plus 10. Okay, 3x plus 10. Okay, over dengan x plus 1 ni also multiply by 3x plus 10. Plus dengan, so bila kita samakan penyebut, bila kita samakan penyebut, maksudnya penyebut kita tu akan jadi semua sama. So basically kita akan dapat macam tu lah. So plus 2 pun kita darab dengan x plus 1. Okay, so yang bawah ni akan jadi x plus 1 multiply by 3x plus 10. Itulah. Right, and then expand the bracket 3x plus 10 plus 2x plus 2 over dengan, okay, so multiply straight lah, expand the bracket, x times 3x, so akan dapat 3x square plus 10x plus 3x plus 10. Ini kita continue sini lah. Go to, kita simplify 3 plus 2x, so dapat 5x plus dengan 10 plus 2 is 12 divide by 3x square plus 10 plus 3x is 13x plus 10. Okay, so question lah, sama dengan apa yang dia minta lah. Alright, we proceed with question B. Question B is about, tengok apa yang dia minta. Okay, diagram shows part of curve. Okay, the line x equal to 2 and a straight line of gradient 1. Okay, gradient QP ni, okay, this one, m is equal to 1, gradient Alright, and then, okay, the curve intersect at y-axis at point P. Dia intersect kat sini lah. Okay, intersect dengan straight line. Okay, the line of gradient 1 passes through P and intersect the x-axis at point Q. Find the area of shaded region, giving your answer in the form of, okay, so bentuk tu penting lah apa yang diminta. Okay, but now kita kena kenal pasti dulu apakah point P. Okay, how to determine point P is, kita tengok nanti one by one. Okay, so kita tengok dulu yang pertama. Okay, basically at point P, x is equal to 0 lah. So kita at point P, x is equal to 0. Okay, kita cari y dia lah. So y is equal to, okay, y dia yang ni. Okay, we just have to take the value of y. Y equals to 5 multiplied by 0 is 0 lah. So tulis apa yang tak ada x sahaja, 12 over 10. So basically 12 over 10 is, kalau kita simplify kita dapat
Okay, 6/5 or okay, the value is 1.2 lah basically kan. Alright, so itu adalah y kita lah. So coordinate P adalah 0, 1.2. So kalau kita tulis kat sini, tinggi sini at 1.2. So coordinate sini basically kalau kita ikut kepada gradient dia, bila dia gradient sama dengan 1, so sini akan jadi negative 1.2 lah. Okay, so cikgu akan explain this one how to get negative 1.2. Okay, so bila m is equal to 1, ni nak explain how to get, okay, how to get the same value. Okay, tapi simbol negatif saja value. Okay, tengok macam mana kita dapatkan 1.2, okay, minus dengan 0. So kita tulis koordinat sini sebelum kita tahu 1.2 ni. Okay, kita tulis koordinat dia is x0. Y kita tahu dah. Okay, sebelum kita tahu 1.2 ni, kita tulis dulu x0. Point Q is x0. So ambil gradient, okay, 0.1.2 ni kita ambil tolak dengan kosong bahagi dengan, okay, 0 minus x equal to 1. Alright, and then you simplify the expression here. Okay, so kita dapat kat sini 1.2. 1.2 1.2 minus 0 is 1.2. 1 multiplied by x is negative x. So how to get x is negative 1.2 multiplied by negative 1 both side lah. Alright, so dapatlah, okay, x sama negatif 10. So point Q tu adalah, okay, negative 1.20. Itulah kalau nak cari kan, okay, discussion dia. Alright, so settle this one. Maksud kita dah tahulah limit O pergi Q adalah 1.2 jarak dia. Di sini 1.2, tinggi pun 1.2. So nak cari area senang. Cari area of triangle dulu lah. Okay, area of triangle. Okay, area of triangle ni senang saja. Gunakan formula area biasa. 1/2 multiply by base is 1.2. Height pun 1.2. Jangan buat negatif pula sebab this one is area kan. 1.2 times 1.2 bagi 2 dapat 0.72. Okay, 0.72 boleh lah. Okay, nak tulis dalam bentuk fraction boleh, nak tulis dalam bentuk, okay, decimal pun boleh, no problem. Alright, yang penting adalah area under the curve. Okay, area under the curve is refer kepada, okay, this one, PO ni sampai 2 ni. Alright, so semua area ni kita nak cari. Okay, area under the curve, kita buat yang kat bawah ni lah. Okay, area under curve. Okay, alright. So basic dia macam mana kita nak buat? Okay, kita buat integration. Okay, siapa yang tak mahu integration kena belajar lah. Okay, sama dengan integrate from siapa? Okay, from 0 until 2. So siapa kita nak integrate? Okay, yang kita dapat tadi lah. Okay, yang kita dapat tadi, kita ada diberi 2 equation kat awal tadi. Okay, so kita ada 2. Okay, ni ada, yang ni pun ada. So yang lebih senang kita pakai this one lah. Okay, yang lebih senang. Sebab apa? Sebab untuk integrate kita perlukan fraction yang simple. Okay, satu lagi sebab dia minta bentuk yang dia minta tu lah, in form yang dia minta tu kan. Form yang dia minta ni memerlukan kita ada ln. So ln ni mesti kita integrate 1/x. So 1/x ni kita kena pecahkan siap-siap. So dia dah bagi siap-siap kat soalan, kita ambil je x plus 1, okay, plus dengan 2/3x plus 10, okay, dx. Ni yang kita nak integrate kan dia. Alright, so based on integration rule, kita boleh pecahkan lah. So okay, 0 to 1/x plus 1 dx. Kita buat asing-asing pun tak apa. Siapa yang takut dia keliru ke takut buat mistake, buat asing-asing macam ni lah. Okay, 2/3x plus 10 dx. Okay, so done. Barulah kita boleh start integrate. Okay, so kita dah patuh dah. Okay, kita boleh integrate. Integrate lah dia macam biasa sahaja. Okay, cuma yang ni bila kita nak integrate 1/fx kan, integration of 1/x, okay, dx. Okay, berbeza sedikit lah dengan integration of, okay, fx dx. Ini ada beza sikit. So ada sedikit perbezaan, nanti cikgu explain kemudian. Okay, kita buat yang ni dulu. Okay, bila kita integrate 1/x, okay, kita akan dapat, okay, ln x plus 1 je lah. Okay, sebab atas ni tak ada nilai. Okay, so no problem kan. Okay, kita cuba buat dulu, kita tengok nanti kemudian macam mana.
Okay, so dia akan jadi 1 over pula ln, integrate 1 over jadi ln x plus 1. Alright, lepas tu okay, so dia adalah definite integral, so no need plus c lah, no need to plus c. Okay, this one, okay, when we want to integrate 3x plus 10, okay, dia ada 2 kat atas tu, ataupun benda ni ada ni ada 3 kat hujung ni, ada kat depan tu kan. So, jadi kita ada sedikit teknik lah, nanti cikgu kemudian explain. Okay, yang penting dia akan jadi 2/3, okay, ln 3x plus 10. Okay, from 0 until 2 jugalah. Alright, kemudian kamu kira lah, area is equal to, okay, ln 3, gantikanlah 2 kan, dalam tu 2 campur 1 jadi 3, tolak dengan, okay, ln 1. Ln 1 ni tak boleh tulis sebab sama kosong, tapi cikgu tulis jugalah. Alright, plus dengan 2/3, okay, ln 3x dia akan jadi 3 kali 2 6, tambah dengan 10 jadi ln 16. Okay, 3 times 0 is 0, plus dengan ln 10. Ln 10 ni 1 lah, tak boleh kira kalkulator pun tahu dah kan. Okay, area is equal to ln 3 minus dengan ln 1, so masih lagi ln 3 lah. Okay, sebab ln 1 is equal to 0, 2/3 multiply lah dalam tu, kira dulu, so kamu akan dapat, okay, 2/3, okay, ln 16 plus 10. Okay, ini plus ke minus tadi? 2/3. Oh, ni kena minus, silap cikgu. Sini bukan tambah ni. Sebab kita buat integration, silap ni. Tu tolak, cikgu betulkan tu. Okay, plus dengan 2/3. Cikgu simplify sikit. Okay, ln ni bila negative 16 minus dengan 10, kita boleh proceed macam mana? Ln, okay, 16/10. Macam tu lah. Alright, and then kita boleh, apa? Kita tengok. Okay. Bila kita boleh dapatkan, okay, 2/3. Okay, this one, macam mana kita nak dapatkan nombor yang sama lah. Jadi kita tengok bentuk yang dia minta tu, sebab kita nak tengok dia minta depan ni mesti ada 2/3. So this one agak kompleks sikit lah. Tapi cikgu cerita sini, konsep dia sama konsep tadi ni, sama dengan this one. Nanti kita cerita lebih, tapi ni asas dia lah. Macam mana kita nak wujudkan 2/3 depan ni. Depan ni nak wujudkan 2/3. Okay, so macam mana kita nak wujudkan? Kita wujudkannya 2/3. Okay, mesti darab dengan siapa? 3/2 ln 3. Macam tu. Kan? Cara nak wujudkan dia lah. 2/3 darab dengan 3/2. So basically dia satu lah. Cuma kita nak wujudkan dia kan. Okay, no problem. Plus dengan 2/3 ln 16/10. Macam tu. Okay, sebab kita nak wujudkan 2/3 tu dulu. Okay, so basically nak wujudkan 2/3. Okay, kita nak tinggalkan 2/3 kat sini. Jadi kita nak naikkan atas. Jadi kita pergi kat belakang sana lah. Okay, yang akan jadi adalah area adalah sama dengan 2/3. Okay, darab dengan ln 3 to the power of 3/2. Macam tu lah. Dia agak kompleks sikit lah soalan ni, dia tricky sikit. 16/10. Nampak panjang, tapi cikgu explain panjang supaya kamu faham kan. Alright. So, kuasa 3/2 itu sebenarnya adalah, okay, dia tak kompleks mana pun. Okay, you just have to use the method of apa? Indices. Okay, area sama dengan, okay, 2/3. Cikgu selesaikan dalam bracket dulu. Okay, ln 3/2 dia akan jadi, okay, ln 3 kuasa 3, lepas tu square root. Maksudnya square root, okay, 3 kuasa 3. Macam tu. So, plus dengan 2/3 ln 16/10. Okay, A sama dengan 3/3 tu, 3 to the of 3 is 27 lah. Okay, bila kamu tekan calculator atau kamu simplify lah. Okay, macam ni, 3 kuasa 3, 27. Okay, 27. So, bila kamu nak, okay, square root kan dia. Okay, square root ni maksudnya 3 kali dengan 9. Macam tu lah. Set 3 darab dengan set 9. So, basically kita akan dapat, okay, set 3 darab dengan 3. So, 3 set 3. Macam tu lah. Okay.
So itu adalah conclusion, itu adalah jalan kerja dia lah. Dan cikgu tak tunjuk dekat sini. Yang tu kamu boleh tekan kalkulator sendiri pun mungkin juga kot saya rasa. 2/3 ln 3 set 3 plus dengan 2/3 ln 16/10. Kenapa kita buat calculation panjang ni? Sebab kita nak dapatkan 2/3 tadilah. Okay, A equals to 2/3 ni kita just factorize. Okay, ln 3 set 3 plus ln 16/10. Macam tu lah. Okay, and then gunakanlah basic ln tadi. Okay, nak sekalikan dia. Bila ada ln tambah ln, dia boleh jadi darab kan. Okay, 2/3 ln 3 set 3 multiply by 16 over dengan 10. Itulah kita terlindung sikit 10 kan. Okay, tapi tak apalah. Okay, simplify lah. Simplify, kamu boleh kira kat situ. 3 kali 16 bagi dengan 10. So kita akan dapat 24/5. Okay, sama mana? Sama sini kot. Okay, basically our A is equal to 2/3 in the bracket of ln 24/5 set 3. Ataupun boleh tulis dengan cara lagi simple, 24 set 3 over 5. Macam itulah. Alright. So nak cari total ni, kita dapatlah area under the curve. Sampai itulah. This one is referred to area under the curve. So kita nak cari total area. Okay, total area pula ceritanya adalah kena ambil lah area of triangle tadi. Kita dapat tadi berapa tadi? Okay, area of triangle. Okay, 0.72 kan. Okay, centimeter ataupun unit square. Okay, total is equal to 0.72 plus dengan 2/3 ln 24 set 3 over 5. Macam itulah bentuknya. Ataupun 24/5 set 3. Kan. Okay, tengok balik bentuk yang dia minta tadi. Okay, kita dah ada dah. Bentuk ni pun dapat, set 3 pun dapat. So, macam itulah calculationnya. Okay. Alright, calculationnya agak kompleks sedikit. Tapi bagi cikgu, no problem. Okay, so ataupun kamu kalau kira jawapan yang satu lagi. Okay. Kalau kamu tak nak guna 0.72 tu boleh tulis. Okay. 18/25. 18/25 lah. Okay, tapi yang belakang ni tetap lagi sama. Pakai jawapan yang tadi. 24/5 set 3. Mana-mana lah. Okay, done. Itu je lah. Okay, so done for question number 10. Kembali kita kepada soalan yang terakhir, soalan 11. Okay, soalan 11 ni adalah merujuk kepada soalan trigonometry lah. Trigonometry. Okay, how to solve the trigonometry. Okay, how to simplify, kena ingat balik rule dan law yang ada. Okay, so this one, soalan ni 2 cos x sama dengan 3 tangent x. Okay, show that supaya jadi macam itulah. Okay, so soalan ni agak simple lah. Okay, direct to the point kan. Okay, so kena tahulah 2 cos x ni sama dengan 3 tangent. 3 tangent tu kita tahu is sin x over dengan cos x. Tukarkan tangent tu dulu. And then, okay, cos x tu kita boleh bawa pergi sana. So dia akan jadi 2 cos x, okay, multiply by cos x. So now you have equal to 3 sin x. Okay, cos times cos dia akan jadi 2 cos square x equal to 3 sin x. Cikgu buat satu-satu tu lah supaya kamu nampak. Okay, dekat sini kita ada satu rule. Kita panggil dia identity rule. Okay, cos square x plus dengan sin square x is equal to 1. So kalau kita ada cos, okay, cos square x is equal to 1 plus, 1 minus 1 minus dengan sin square x. Sebab kita punya ni kita nak sin. Okay, so kena tukar jadi sin lah. So our cos now is jadi 2 multiply by cos square is actually 1 minus dengan sin square x.
Macam tu, equal to 3 sin x. Then you expand the bracket. Okay, 2 minus 2 sin square x equal to 3 sin x. Okay, so kemudian pindahlah pergi sana supaya dapat 2 positif. Okay, so 2 sin square x, okay, plus 3 sin x yang ada kat atas tu. Okay, 2 sekali pindah pergi sana, negatif 2. Dan tinggal kat sini kosong lah. Okay, so selesai dah soalan yang pertama. Okay, sama dengan apa yang dia minta, apa yang kita ada. Okay, so shown lah, siap. Alright, untuk soalan B, okay, soft. Soalan ni pendek sikit, so tak ada masalah lah, soft. Cuma basic soft ni kita ingat. Alright, yang pertama sekali kita kena concern adalah dia punya range. Okay, tengok kita punya range. Kita kena compare dengan apa yang kita ada lah. Right, so untuk kita kat sini alpha dia, kita ada 2 alpha plus dengan pi over 4. So kita punya range is from 0 until pi. So macam mana kita nak jadikan di 2 alpha? So basically 2, so kosong pun darab 2, so kosong, pi darab 2 jadi 2 pi. Ok, nak jadikan 4 plus pi over 4, 2 alpha plus dengan pi over 4, jadi pi over 4, maka kiri dan kanan, ok, pun sama, kena tambah dengan pi over 4. So 0 plus dengan pi over 4, so pi over 4 lah. This one 2 pi, ok, plus dengan pi over 4. Okay, basically 2 pi plus dengan pi over 4 tu, okay, 9 over 4. Boleh kira lah nanti, kamu kira sendiri kan. Kita tulis lah, senang. Kita dapat 9 over 4 pi. Pi over 4. Alright, so itulah range. Maksudnya benda yang dalam range ni kita boleh terima. Yang di luar range kita keluarkan dia lah nanti. Alright, barulah kita bercerita tentang soft. Kan? Okay, so kita ada sini 2 cos, okay, 2 alpha plus dengan pi over 4. Okay, 3 tangent. Kan? Kita tengok 3 tangent ni, kita tahu tangent tu, okay, sebenarnya dia, apa yang dia bagi kat sini tadi, sebenarnya sama dengan kat atas tadi. This one lah. Kita tengok betul-betul, this one sama. Okay, so maksudnya yang ni kita dah proof tadi, yang ni sama dengan siapa? Sama dengan dia ni. Kenapa kita nak ambil yang bawah ni sebagai kita punya panduan? Sebab dia dah ada dalam satu bentuk. Untuk solve, bila ada 2 term, satu cos, satu tangent, dia tak boleh nak solve. Okay, so kita tak boleh pakai yang panjang tu lah. Kita ambil siapa? Yang ambil yang panjang lah, 2 sin square. Cuma x ni, kalau dia x, kita tukar je 2 alpha plus dengan pi over 4. So according to the rule, okay, dia boleh. Okay, plus dengan 3 sin 2 alpha plus pi over 4 minus 2 equal to 0. So boleh. Boleh, no problem. Tapi dengan syarat, okay, term dalam ni sama lah. Term ni sama dengan term yang sebelah satu lagi. Kalau tak sama, tak boleh pakai juga. Okay. So dah selesai, kita dah tahu dah equation kita. Alright, so kita dah tahu equation kita akan boleh jadi kuadratik. Okay, so ni adalah refer kepada kuadratik. Sin square, ni sin, okay, ni adalah nombor biasa. Just a number kan. Alright, so kita proceed. Okay, so kita proceed macam mana ni. Untuk nampak simple lah, cikgu pemudahkan. Let, okay, x lah, senang so, supaya x ni nampak simple, supaya kamu tak pening. 2 alpha plus dengan pi over 4. So dengan bahasa mudahnya, kita dapat balik yang atas tadi lah. 2 sin square x, okay, plus dengan 3 sin x minus 2 equal to 0. This one bila dapat, this one kalau nak tukar, nak let lagi pun boleh, tapi cikgu rasa dia tak ada lah masalah sangat kan. So basically ni adalah x square, ni adalah x, ni adalah c, a, b, c lah. Okay, a dia sama dengan 2, b dia sama dengan 3. A sama 2, b sama dengan 3, c sama dengan negatif 2. And then, okay, you can factorize. Okay, factorize lah kamu seperti biasa. Memang kamu dapat, okay, term yang pertama kamu dapat 1/2. So basically 1/2 adalah 2 sin, macam kamu factorizekan apa nama, kuadratik biasalah, 2 sin x. Cuma cara tulis tu kena buat macam ni lah dulu kan. Okay, 2 sin x plus 2 plus
equal to 0. Jangan lupa equal to 0 ni. Cikgu highlight kan supaya kamu tak tinggal dia. Alright. Okay, bila kita dah buat macam tu, kita tahu sin x is equal to 1 over 2. And then another one is sin x is equal to negative 2. Ada dua. Okay, so bila kita tahu, okay, kena inverse lah dia. Kan? Alright, so x ni bukan yang kita nak. Kita tadi ada siapa? Kita punya x tadi adalah sebenarnya 2 alpha plus 5 over 4. Kamu kena tukarlah dia. Okay. Okay, sampai tepi ni lah. Nampak crowded sangat tu. Alright, senang kita dah sin. Okay. 2 alpha plus dengan 1 over 4 ataupun pi over 4. Okay. Equal to 1 over 2. Okay. So, yang satu lagi tu adalah sin 2 alpha plus pi over 4 equal to negative 2. Okay, basically kalau this one, kamu inversekan dia, sin inverse, kita akan dapat nombor yang infinite ataupun nombor yang besar. So, this one is undefined. Okay, bukti sampai situ je lah. Okay, so kita proceed dengan belah kiri ni je. Sebab apa? Sebab sin inverse bagi negative 2 tu, kita ada nilai. Okay, right, bila kita nak proceed yang ni, kita sin inverse kan 1/2. Okay, yang ni bila sini mode calculator. Mode bagi calculator, bagi saya kena pastikan kalau nak guna radian, pastikan radian lah. Kalau nak gunakan degree lah, pilih. Sebab bila kita nak inversekan sin ni, dia main peranan. Kalau kita inverse kod degree, kita akan dapat 30. Kalau degree 30 degree kan. Bila kita inversekan ikut radian, kita akan dapat pi over 6. So ada dua value situ, kena hati-hati lah. Okay. Baik, bila kita nak inverse, kita kena sketch dia, the quadrant. Okay, kat mana duduknya theta naught kita ataupun kita punya corresponding angle dia. Okay, kita punya corresponding angle tadi yang ni lah, theta naught kita kan. Nak guna degree boleh. Okay, degree tu lebih mudah lah nampak, tapi kena hati-hati kan. Sebab soalan ni dalam bentuk radian, pi tu kan. Alright, so basically value dia positif. So dekat sini lah theta naught kita. Lukis theta naught dekat situ. Okay, dua-dua positif. Add sugar to coffee. Sini all positif, sini sign positif. Alright, and then kita tengok row yang pertama this one. Okay, second round this one. Okay, kena ingat bila ada dua alpha, maksudnya pusingan kita dua kali. Okay, yang biru tu baru pusingan yang pertama. Okay, kamu kena tambah lagi pusingan yang kedua. Okay, ini sampai sini. Itu pusingan kedua. Okay, and then kedua lagi ni sampai situ. Ni. Alright, so ada 4 value pula kena cari. Alright, kita sambung. Apakah value yang pertama? Kita tulislah 2 alpha plus dengan pi over 4 is equal to, okay, ni bentuk radian lah sebenarnya. Sebab dia pi kan. Kena ingat lah. Okay, so basically pi over 6 lah yang pertama yang kita dapat tadi kan. And then yang kedua, kamu kena cari this one, siapakah dia? So maksudnya kalau sini, saya buat balik kuadran dia. Kalau sini dengan sini pi over 6, sini pun pi over 6, maksudnya sini berapa? So basically nak cari yang belakang ni yang depan ni, dia adalah pi minus dengan pi over 6. Kan? So basically 6/6 tolak dengan 1/6, kita dapat 5/6 ataupun 5 pi per 6. Itu dua. Yang ketiga adalah kamu ambil saja, okay, yang ni tadi tambah dengan 2 pi, maksudnya tambah dengan dua pusingan lah. So kita akan dapat 13 pi per 6. Sebab kalau separuh pusingan pi, kalau dua pusingan 2 pi lah. 2 pi tambah dengan pi over 6. Kamu tambah lah kan. 12 tambah 1 jadi 13. Tu yang dapat 13 pi per 6 tu. Tu kalau siapa yang nak belajar teknik lah kan. 17 pi per 6. Bila kamu ambil yang ni tambah dengan 2 pi, dapat yang keempat lah. Okey, yang mana 17 per 6 ni, ataupun 17 pi per 6 ni telah pun melebihi kita punya range tadi. Mana kita tengok range kita tu? Kiri sikit.
This one. Ni range kita 9/4. Kita punya dah 17/6. So maksudnya this one eliminated lah. Kita eliminate. Okay. Sebab dia dah keluar daripada range. Okay. So kita tengok yang seterusnya. Okay, yang ni pun sama lah. Cikgu rasa yang pi/6 pun sama. Okay, sebab dia sepatutnya tadi pi/6. Kita patut range kita berapa tadi? Pi/4. Ni pi/6. So lagi kecil. Sebab pi/6 ni adalah kalau ikut angle 30. Pi/4 ni sepatutnya 45 kan. So, kamu kira lah nanti. Okay, pi 1/4 darab kan 80. Darab 180 kan. So kita tahu dapat 45 degree lah. Ni 405. Kalau ikut degree kan. So basically kamu kena mahir lah dua-dua unit kan. Supaya kamu tak tertinggal macam ni lah. Okay, so eliminated. So yang kita tinggal ni lah 2 alpha plus dengan pi/4 equal to 5 pi/6. Okay, yang kedua adalah 13/6 lah. 13 pi/6. Okay, kita nak cari alpha. So kita nak solve untuk alpha. Okay. So kita nak kekalkan jawapan sebab soalan tadi pun minta in term of pi. So kamu kena selesaikan lah. Okay. Tinggallah kamu dapat. Okay, alpha pindahkan semualah setiap satu 5 pi/6 ni. Okay, tolak dengan pi/4 dulu. Lepas tu bahagi dengan 2. Okay, yang ni pun sama 13 pi/6. Okay, minus dengan pi/4. Setiap satu yang tambah. Tolak. Lepas tu darab dengan 1/2 tu bahagi dengan 2. So our alpha is equal to 7 pi/24. Another one is 23 pi/24. Itulah. So ni adalah dua answer lah yang kita boleh cerita kat situ. Okay, two answer. Okay, so setelah so kamu boleh tulis lah. Okay, there are two answer. Okay, dua-duanya unit radian dan juga dua-duanya adalah dalam bentuk pi yang seperti yang diminta. Alright, so itu sajalah perkongsian yang kita